KPM. Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton sekarang ini. Ini dia Road to Success SPM 2021 bersama saya Eli Arifin. Subjek hari ini sangat menarik. Tapi sebelum tu Kak Eli nak nasihatkan kepada anda atau pada adik yang sedang menonton sekarang ini untuk menjaga SOP kita, sentiasa jaga penjarakan sosial, kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, tadi Kak Eli beritahu tentang subjek kita yang kalau adik-adik boleh nampak kat video yang kita mainkan sebentar tadi berkenaan dengan pembuatan makanan. Inilah dia subjek penyediaan dan pembuatan makanan di dalam program vokasional menengah atas yang diajar di sekolah menengah harian biasa. Mungkin ini agak baru untuk Kak Eli sebab dulu zaman-zaman akak tak ada tu subjek ni. Tapi ini yang sangat menarik sebab sekolah menengah harian pun dah belajar juga. Okey, cikgu yang akan mengajar kita pada hari ini pun sangatlah comel. Jadi apa kata kita saksikan profil guru dulu, jom. Ya, itu dia Cikgu Sabtuya hari ini yang akan mengajar subjek pembuatan dan penyediaan makanan. Okey, kenapa Kak Eli cakap subjek ini sangat menarik ataupun orang kata kos ini sangat menarik? Sebabnya kepada adik-adik suka memasak, yang nak jadi usahawan, yang nak buka restoran sendiri, inilah dia yang orang kata subjek sangat sesuai untuk kita dalami dan pelajari. Jadi, kita nak menjemput Cikgu Sabtuya kita masuk ke dalam studio sekarang ini. Silakan cikgu. Wow, cikgu very blue today ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey cikgu. Sebelum tu nak tanya juga kenapa pentingnya subjek ini cikgu? Okey, subjek ini sebagaimana yang kita tahu, okey, sekarang ni ramai usahawan-usahawan tumbuh macam cendawan kan. Okey, and then ramai juga yang memang dah ada profession sendiri, berhenti kerja dan ambil kos-kos untuk penyediaan makanan ni, buka bisnes bakery kan, macam-macam lagi lah. So nampak kepentingan sekarang sebab hari-hari kita kena makan. Betul. Itu keperluan utama. Semua kenapa? Suka makan. Yes, betul. Itu keperluan utama. Kenapa subjek ini sangat-sangat diminati dan digemari oleh pelajar-pelajar sekarang. Okey. Sebelum kita mulakan pelajaran, mungkin cikgu nak berkongsi sedikit ataupun intro sikit diri cikgu kepada adik-adik, especially untuk calon-calon SPM 2021 yang sedang menonton sekarang ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Okey, saya Cikgu Sabtuyah binti Latif, berasal daripada Kuching, Sarawak. Okey, saya telah mengajar subjek ini daripada rintis lagi, iaitu daripada tahun 2015. Okey, subjek ini memang sangat-sangat menarik bagi saya sebab dia mengajar bukan sahaja knowledge teori tapi kemahiran yang penting untuk kemenjadian pelajar-pelajar kita pada masa hadapan. Okey. Alright, baiklah cikgu. Sebelum tu boleh tak kita ke meja sakti kita? Okey. Okey, mari kita. Macam biasa kita kena ada penjarakan sosial dan juga kita kena sentiasa memberitahu ataupun mengingatkan kepada penonton di luar sana, terutamanya adik-adik kita calon-calon SPM 21 ni untuk menjaga penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka. Jadi saya akan sanitasi tangan saya dulu, boleh cikgu? Boleh. Okey, cikgu pula. Okey. Dan kemudian kita boleh buka pelitup muka kita supaya senanglah kita nak bercakap kan cikgu kan, nak mengajar. Dan pastikan masuk dalam bekas. Bekas agar menjaga kebersihan. Baik cikgu, kita akan berhenti rehat seketika. Tapi sebelum itu kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid cikgu yang cikgu dah bawa khas. Terbang dari mana ni cikgu? Terbang daripada SMK Putrajaya Presiden 11-1. Okey, mari kita berkenalan dengan mereka dulu. Itu dia. Okey, ini dia nama-nama yang orang kata menjadi orang kuat ataupun tulang belakang Cikgu Sabtuyah ni adalah Ahmad Fahim. Okey, mana Ahmad Fahim? Boleh buka mic? Ahmad Fahim, boleh ucapkan selamat sejahtera dan kepada cikgu, letakkan tangan di dada. Buka mic. Buka mic sayang. Mana malu pula dia. Silakan. Nama saya Ahmad Fahim Hikmi Birosdi daripada SMK Putrajaya Presiden 11-1. Okey, itu dia Ahmad Fahim. Yang kedua kita ada Alia Shazira. Boleh buka mic? Dia sangkut ke tu? Okey, tak apa, kita beralih ke Razan dulu. Razan Kristina. Hai, nama saya Razan Kristina dari Reduai. Okey, nanti pastikan mikrofon tu dekat dengan mulut dia dan juga jauh daripada telefon bimbit ke supaya tak ada gelombang bersatu. Okey. Irfan Hakimi. Assalamualaikum. Saya Irfan Hakimi Ali dari sekolah SMK Putrajaya Presiden 11-1. Selamat kenalan. Okey, terima kasih. Seterusnya Muhammad Altaf Faik. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Altaf Faik bin Muhammad Faizal. Saya daripada SMK PP 11-1. Okey, boleh tutup mic. Terima kasih Faik. Nur Alia. Nama saya Nur Alia Samira binti Ahmad dari Kota 11-1. Alright. Dan yang tadi kita kembali kepada Nur Alia Shazira. Tadi Safiah ni Shazira pula. Boleh ke tu? Alia Shazira tadi. Alia Safiah belum? Okey, Alia Safiah? Sangkutlah Alia Safiah ni. Dengar ke tidak tu? Okey, tak apa. Jaya kita berkenalan dengan Alia Safiah. Terima kasih kepada adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presiden 11-1. Kita nak rehat seketika cikgu ya. Jadi kita sambung pelajaran kita. Jadi kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali di Road
Road to Success SPM 2021. Ini dia kepada adik-adik calon SPM 2021 yang sedang menonton sekarang ini. Kita akan belajar subjek penyediaan dan pembuatan makanan dalam program vocational menengah atas. Sebelum itu, Kak Eli nak pesan kepada adik-adik untuk menjaga SOP penjarakan sosial, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, sebelum terlambat, Kak Eli nak ucapkan juga kepada cikgu-cikgu di luar sana dan juga cikgu di studio, selamat Hari Guru. Sempena kempen ini, banyak-banyakkan hashtag terima kasih cikgu dekat social media adik-adik sempena menghargai cikgu-cikgu ini. Dan tema kali ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Baiklah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita untuk subjek ini, kita nak saksikan dulu Vox Pop daripada murid-murid mengenai pengalaman mereka tentang subjek ini. Mari kita saksikan. Didik TV KPM. Saya suka topik ini kerana topik ini mengajar saya tentang kebersihan dan keselamatan di dapur. Sebelum masuk dapur, kita kenalah basuh tangan untuk mengelakkan kuman, bakteria dalam ketika mengendalikan makanan di dapur. Saya suka subjek ini kerana saya dapat mengenali pelbagai perkakasan dan peralatan yang boleh ditemukan di dapur. Sebagai contoh, saya dapat mengenali tentang pelbagai pisau, pelbagai periuk yang boleh saya gunakan di dapur. Saya suka sangat dengan topik hygiene sebab dia mengajarkan saya macam mana nak jaga kebersihan diri saya sebelum berada di dalam dapur. Dan juga topik ini mengajarkan saya supaya saya basuh tangan dan pakaian pun yang bersih dan suci sebelum menjalankan tugasan memasak. Topik ini juga menyuruh kami untuk menjaga kebersihan di dalam peti ais supaya tidak ada cross contamination dan menjaga kena bersih dan kering sebelum meletakkan barang-barang. Didik TV KPM. Adik-adik kalau yang belajar subjek ni mesti peti ais kat rumah mak dia bersih selalu kan, sebab jaga kebersihan. Okeylah, kita tak nak buang masa, kita nak bersama dengan Cikgu Sabtuya untuk memulakan pembelajaran kita untuk subjek penyediaan dan pembuatan makanan. Silakan Cikgu. Cikgu dah bersedia? Dah, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, anak-anak murid cikgu semua dah bersedia? Diorang dengar tu? Dengar. Okey. Okey. So saya mulakan. Okey, sebelum tu saya adalah Cikgu Sabtuya binti Latif, guru PVMA untuk SMK Putrajaya Persin 11-1 dan saya juga adalah ketua panitia untuk program ini. Wow. Okey, untuk modul 1 kita akan lebih pergi mendalam lagi. Modul 1 ni adalah untuk hygiene, kitchen safety dengan food handling. So saya hari ini saya akan tekankan mengenai pengendalian makanan. Okey, untuk pengendalian makanan, sebelum kita pergi jauh kepada apa itu pengendalian makanan, mengenai kebersihan dan keselamatan makanan, kita kena tahu apa maksud pengendali makanan. Okey, pengendali makanan merupakan individu yang memastikan makanan dimasak selamat untuk dimakan. Okey, so pengendali makanan ini adalah terlibat secara langsung dalam penyediaan makanan. Dia menyentuh makanan atau permukaan yang menyentuh makanan dan mengendalikan makanan yang berbungkus, tidak dibungkus ataupun perkakas. Maksudnya yang di perkakas alatan di dapur lah. Okey, so pengendali makanan yang baik ini merupakan ciri-ciri pengendali makanan yang baik. Cikgu tak suka bagi semua. Cikgu nak bagi kan, cikgu nak suap kan. So cikgu nak bertanya lah. Okey, siapa yang boleh tahu sebelum cikgu pergi kepada topik seterusnya. Okey, untuk sikap. Okey, boleh cikgu tahu apakah sikap yang perlu ada pada seorang pengendali makanan yang baik? Siapa yang boleh jawab? Okey. Untuk sikap. Siapa? Cikgu boleh pilih salah seorang. Siapa yang cikgu nak mereka jawab? Okey, Fahim. Fahim boleh buka mic, on mic.
Mungkin signal lambat sikit cikgu nak sampai ke sana agaknya. Fahim dengar tak? Fahim boleh buka on mic untuk jawab soalan cikgu? Siapa yang boleh respon? Altaf, boleh respon cikgu? Boleh dengar ke suara cikgu? Okey. Saya rasa mungkin ada masalah teknikal sedikit. Tak cikgu teruskan. Okey. Nanti kita tanya balik mereka. Okey, tak apa. Untuk ciri-ciri pengendali makanan yang baik, okey, yang pertama yang aspek yang kita tekankan adalah sikap. Okey. Okey, sikap pelajar. Sikap pengendali makanan. So sikap ni biasanya pengendali makanan mestilah bersikap positif lah dan bertanggungjawab terhadap apa sahaja makanan yang disediakan. Okey, yang kedua adalah stamina. Stamina bila kita bekerja di dapur, di bengkel ataupun di kitchen, okey, seorang pengendali makanan ni kena mempunyai stamina yang sangat-sangat tinggi. Bukan sahaja dari segi fizikal tapi dari segi mental sekali. Dan dalam stamina ni juga pengendali makanan mestilah mempunyai tahap status kesihatan yang sangat baik. Sebab bila kita tahu pekerja-pekerja yang berada di dapur ni, dia terlibat dengan pelbagai bahan-bahan yang sangat besar kalau di kitchen yang besar lah. Yang ketiga adalah kerjasama. Dalam ciri-ciri pengendali makanan. So kerjasama ni sangat penting sebab kita bila di dapur kita tak bekerja berseorangan. Kita ada tim yang bersama-sama untuk menyediakan hidangan tu lah. So kerja berpasukan tu sangat penting lah. Yang seterusnya keinginan untuk belajar. So di dalam dapur juga, dalam bahagian di dapur ada pelbagai peringkat pengendali makanan. Kita ada fungsi-fungsi tersendirilah. So seorang pengendali makanan yang baik mestilah ada keinginan untuk belajar. Bukan maksudnya dia dah bergelar chef. Maksudnya semua dia dalam dapur ni Ellie, dia tak ada betul, tak ada yang salah. Maksudnya siapa-siapa yang ada rasa keinginan untuk dia belajar, dia boleh belajar daripada orang lain. Dan yang last sekali adalah dedikasi. Dedikasi ni seorang ciri pengendali makanan yang baik mestilah mempunyai ciri dedikasi ni lah dalam penyediaan makanan. Faham anak-anak murid semua? Seterusnya untuk panduan pengendali makanan, ini adalah guide secara overall lah, bukan sahaja di sekolah tetapi di luar. Yang pertama mempunyai sijil atau kad kesihatan. Pointer. Yang seterusnya adalah menghadiri kursus pengendalian makanan. Yang ketiga memakai pakaian yang sesuai. Itu adalah kita punya uniform chef lah. Then kita ada safety boot semua. Yang keempat mempunyai status kesihatan yang memuaskan. Dan satu lagi yang diwajibkan untuk semua pengendali makanan, kita kena suntikan typhoid. Suntikan typhoid. Suntikan typhoid tu adalah untuk mencegahlah penyakit-penyakit yang berjangkit melalui kita pengendali dengan makanan lah. Suntikan typhoid ni perlu diperbaharui selama 3 tahun. Maksudnya bila kita dah suntik tahun ni, 3 tahun lagi tempoh dia akan dapat baru suntik lagi. Saya dengan anak-anak murid pun kena suntik juga untuk typhoid. Yang kelima, pengusaha premis mestilah menyimpan daftar kesihatan pengendali makanan yang terkini. Maksudnya kalau maksudnya data-data untuk suntikan typhoid, kursus pengendalian makanan mestilah disimpan oleh pengusaha premis lah. Ini untuk secara overall pakaian pengendali makanan. Kepala mestilah bertutup. Kalau yang free hair tu kena bertutup lah, pakai topi chef. Berwarna cerah. Badan mesti dilindungi lah, macam baju chef yang saya pakai sekarang ni. Dia bukan kain biasa. Dia kain yang kalau kita pakai baju kurung biasa masuk ke bengkel memang akan terus disambar api. So kitchen uniform chef ni, kitchen jacket ni memang diperbuat daripada yang kalis api sikit lah. Tebal lah. Dia punya cotton tu sangat tebal. And then tangan
tangan. Sekiranya perlu, kita pakai sarung tangan lah. Biasanya kalau kita buat appetizer yang macam sandwich, yang memang close contact dengan makanan, kena pakai sarung tangan. And then kaki, biasanya kita akan di bengkel ataupun di kitchen, kita akan pakai safety shoes untuk keselamatan, supaya kalau ada benda tajam terjatuh, dia tak ada direct. Kalau macam kasut yang saya pakai sekarang ni, sebab saya tak berada di kitchen, saya pakai kasut biasalah. Tapi kalau berada di kitchen, kita kena pakai safety boot. Alright. Okay, ini untuk amalan pengendali makanan secara overall. So, amalan yang baik untuk pengendali makanan, memakai sarung tangan, mencuci peralatan terus di sinki, menggunakan penyepit ataupun food tong, dan mencuci tangan yang baik. So, pelajar-pelajar ni juga sebelum dia pergi menyediakan makanan, dia memang akan melalui satu kita panggil SOP. Semua SOP dari segi cuci tangan, 7 langkah cuci tangan kena master dulu. Kalau tak master, kena ulang sampai dia terampil lah. Kita kata. Okey, ini amalan buruk pengendali makanan. Kalau biasa makan kat luar tu, mungkin pernah kot terserempak dengan senario-senario ini kan. Nampak macam menggelikan, tapi itulah hakikat sebenarnya. Sebab tu kita tak berapa galakkan lah. Kita nak makan kat luar pun kita kena cari premis yang A kan, yang bersih, yang sangat bersih. Okey, ini adalah contoh-contoh merasa makanan dengan tangan, okey, merokok, menggaru, menyentuh makanan dengan tangan, menggorek hidung dan batuk ke arah makanan. Sangat-sangat mengerikan kan. Kita baca pun kita cakap gelinya. Okey. Okey. So, untuk seterusnya, okey, kita pergi kepada bahagian pengurusan dapur. Okey. Okey, pengurusan dapur, kalau untuk di kitchen ni, kita ada dapur klasik dengan dapur moden. Bukan berbeza bukan dari segi dia punya binaan, tapi berbeza dari segi masakan. Okey. Kalau untuk masakan klasik, biasanya hidangan-hidangan tu disediakan based on mentega dan krim, butter dan krim. Dan makanan hanya untuk 6 hingga 10 orang hidangan pada sesuatu majlis, dan masakan dia tidak boleh bercampur antara Eropah dengan Asia. Maksudnya dia nak originality. Kalau masakan tu masakan Eropah, dia tak nak campur dengan Asian punya cuisine. Okey. Untuk masakan moden yang sekarang ni memang tengah hangat kan. So dia boleh gabungkan masakan tu. Kita boleh gabungkan Eropah, boleh gabungkan Thailand punya masakan dengan macam-macam teknik. Okey. Dia menggabungkan teknik-teknik masakan pelbagai. Yang ni kita panggil fusion punya hidangan. Sekarang ni pun ramai kita yang tertarik dengan makanan Korea, sebab K-pop punya isu kan. So makanan Korea dah difusionkan dengan Malaysia punya cuisine pun ada. Okey. Cikgu kalau nak berkomunikasi dengan murid-murid boleh juga juga dah boleh, kita boleh ni. Okey. So yang ni adalah struktur organisasi untuk sebuah pengurusan di dapur. Okey, kita ada exec chef, kita ada chef di cuisine, kita ada sous chef dan chef di party, dan banyak lagi lah. Kita ada nama-nama dia. Kita ada saucier, rotisserie, dia semuanya based on apa function dia. Macam saucier ni dia lebih specialize kepada sos. Okey. Contoh macam gap manje ni, yang ni. Okey, gap manje ni dia lebih kepada appetizer lah. Macam salad, kita buat salad, sandwich, itu gap manje punya bahagian. Patisserie lebih kepada bahagian-bahagian pastry ataupun cake. Cikgu, nama-nama gelaran ni diwujudkan macam nama daripada French. Daripada France macam tu kan? Ya, betul. Culinary punya terms untuk cooking memang kebanyakannya daripada France. So pelajar-pelajar ni memang kena mahir satu English, dan juga yang France. kedua France. Wow. Ya, cara-cara nak sebut macam ni kan. Tak ada sebut garden manja ke, dia sebut gap manja. Ni kalau murid-murid ni biasanya diorang suka apa cikgu, yang kalau daripada title-title tu? Okey, kita tanya kepada ni Okey, Altaf. Boleh buka mic? Ya cikgu. Okey. Antara jawatan-jawatan dekat yang awak tengok dekat dalam pengurusan dapur yang cikgu paparkan sekarang ni, awak ada cita-cita ke nak jadi yang mana satu, ataupun memang dah ada, dah spotted awak punya jawatan?
harapan lah saya nak jadi exec chef. Okey, kenapa tu? Boleh share dengan pengacara dan penonton. Sebab saya suka jadi seorang leader yang boleh bertanggungjawab menguruskan kitchen. Wow, hebat jawapan dia. Baik. Terima kasih Altaf. Okey, cikgu. Alright, cikgu, kita nak rehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Kita kembali selepas ini untuk pembelajaran dalam subjek penyediaan dan pembuatan makanan. Sekembali di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Kembali di Road to Success SPM 2021. Kenapa Ellie macam farmer ni? Sebab Ellie macam terlalu excited bila bercerita tentang makanan. Inilah subjek kita, penyediaan dan pembuatan makanan di program vocational menengah atas. Dan kepada adik-adik di luar sana, untuk menjaga SOP sentiasa kena ingat penjarakan sosial, cuci tangan, sanitasi tangan dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Okey, kita masih bersama dengan Cikgu Sabtuya untuk mengajar kita tentang subjek ini, juga bersama dengan murid-murid dalam talian iaitu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Okey, cikgu, sila sambung. Saya macam tak sabar ni kalau cerita pasal makanan ni, memang laju je cikgu. Okey, silakan cikgu. Terima kasih Ellie. So hari ni kita nak bercerita pasal makanan pun tak ada banyak sangat lah. Ni lebih kepada pengurusan dapur hari ni. Okey, saya pergi lebih lanjut lagi. Okey. Student semua okey? Boleh? Alright. Okey. Untuk yang jawatan-jawatan, saya pergi lebih detail. Okey. Untuk yang jawatan yang diidam-idamkan oleh anak murid saya ni, Altaf ni, adalah executive chef. Okey, apa yang executive chef ni buat? Okey, yang pertama, dia memang bertanggungjawab ke atas kitchen operation secara keseluruhan. Contoh, kalaulah di satu-satu hotel memang ada seorang yang kita panggil exec chef ni untuk kontrol semua kitchen operation. Daripada keseluruhan bahagian lah, untuk satu-satu hotel tu. And then dia akan merancang menu dan mengawal kualiti produk yang dihasilkan. Maksudnya each of every makanan yang akan dihidang kepada customer, kepada pelanggan, dia yang akan kontrol kualiti. And then exec chef ni juga akan menguruskan pekerja di bawah pengurusannya. Means kepimpinan dia kena menyelah lah kalau nak jadi exec chef ni. Dan dia akan mengawal pembelian bahan, food purchasing, pengawalan menu costing dan menyela jadual kerja pekerja di bawah seliaannya. Ni lebih kurang macam manager lah kalau di satu-satu syarikat. Menyediakan kursus-kursus bagi pekerja bawahan, mengawal kos pembelian bahan dan menyediakan hidangan istimewa mengikut permintaan. Biasanya chef-chef yang dah jadi exec chef ni, dia ada satu signature dish kita panggil. Hidangan istimewa daripada chef tu. Dan nak jadi executive chef ni, pelajar-pelajar bukan mudah bukan ambil masa setahun dua. Maksudnya awak belajar ni dah dapat SKM tahap 2, terus nak jadi executive chef memang tak akan dapat. Executive chef ni dia akan melalui pengalaman, pengalaman awak dalam banyak tempat sebenarnya baru kita boleh jadi executive chef. Okey. Yang kedua adalah sous chef. Sous chef ni adalah dia pembantu kepada exec chef. Sous chef Sous chef. Tapi S-O-U-S. Ya, itu bahasa France. Sous ke chou? Sous chef. Sous chef. Okey. So dia lebih kepada membantu, dia kata membantu chef membuat perancangan menu, untuk mengawal porsi makanan, dan membantu chef membuat pesanan bahan, food testing untuk sesuatu hidangan menu yang barulah. Maksudnya kalau ada sesuatu menu atau hidangan yang nak diriliskan tu, so sous chef yang akan membantu exec chef lah untuk buat food testing. Okey, seterusnya kita pergi lebih laju sikit, chef di party. Okey, chef di party ni tugas dia mengawal kualiti dan standard. Dia macam QC dekat sebuah pengurusan dapur tu. Menyediakan jadual kerja. Yang tadi exec chef dia just memantau kan, tapi yang menyedia adalah chef di party. Chef di party ni adalah ketua di bahagian-bahagian untuk pengurusan dapur. Okey,
dan membuat pesanan bahan bagi outlet yang dipertanggungjawabkan dan memastikan staf bawahannya sentiasa mematuhi polisi hotel. Ni kalau dekat hotel lah. Okey, dan menyediakan hidangan bagi majlis tertentu. Dia juga boleh memasak. Tapi bila dah berada di peringkat exec chef ni, biasanya dia dah tak memasak dah. Dia lebih kepada anak buah lah buat kerja. Yes, ya betul. Okay, demi chef ni, untuk pengetahuan Ellie dan penonton semua, pelajar-pelajar yang kami hasilkan ni, program vocational menengah hasilkan ni adalah SKM tahap 2. So SKM tahap 2 ni lebih kurang level demi chef. Tapi bila di industri, mereka tak akan diberi tugas terus demi chef. Kita akan tengok apa tugas dia bila, walaupun dia dah ada SKM tahap 2 ni dalam tangan, dalam CJ dia, tapi dia tak akan terus jadi demi chef. Okay, demi chef ni lebih pada membantu chef lah, membuat pesanan, dan dia yang akan, demi chef ni yang akan bertugas di dapur dalam penyediaan makanan secara overall. Okay, seterusnya yang ni adalah tak semua hotel yang ada. Tapi yang ni kita bagi secara overall. Okay, kita ada chef patissier, okay, lebih mahir kepada pembuatan pastry, pencuci mulut, roti dan lain-lain hidangan bakar. Okay, kita ada chef rotissier. Rotissier ni diambil daripada dia ada satu oven ni kita panggil rotisserie. Memang khas untuk membakar ayam. Kita ada chef saucier untuk menyediakan sos, stew dengan saute. Okay. Kita ada chef tonen, okay, bergerak di seluruh dapur, membantu seluruh jawatan di dapur. So dia macam semua boleh, serba boleh chef tonen ni. Okay, kita ada chef entremetier dan chef poissonnier. Poissonnier ni lebih kepada makanan laut. Okay, seafood dan makanan laut. Nama dia poissonnier tu macam racun, poison kan. Okay. Ini cikgu boleh tanya juga murid-murid cikgu dari segi skop-skop pekerjaan yang cikgu terangkan sekarang ini. Mungkin mereka lebih gemar kepada bahagian mana? Yang mana? Okey, macam Kristina nampaknya lebih kepada mana tu? Sebab food preparation ni dia menyeluruh. Semua kita belajar. Kita belajar bakery, kita belajar dessert, kita belajar main course, breakfast production, semua kita belajar. Lain-lain Ya. Tapi dari segi untuk speciality macam Kristina boleh share dengan penonton. Nanti kalau dah habis PVMA ni, awak nak specialize dalam bidang apa? Buka mic, boleh buka mic? Okey. Saya nak specialize dengan chef rotissier. 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 Okey, terima kasih Kristina. Rotissier. Okey. Rotissier tu buat roti Patissier lah. Buat roti. Dia pastry lah. Maksudnya kalau patissier ni macam dia mungkin dia dah kaji. Sebab kalau patissier ni dia tak duduk di dekat kita panggil kitchen utama. Sebab kitchen utama dia memang kena handle periuk-periuk besar. Macam kalau dekat patisserie ni dia lebih kepada pastry lah. Dia buat kek, apa semua tu. Okey. And then kita ada chef garde manger. Garde manger ni lebih kepada hidangan sejuk lah. Yang ni kalau dekat kitchen kita panggil cold kitchen. Cold kitchen dia akan menyediakan salad, pembuka selera, kanape. Kanape tu apa cikgu? Kanape tu adalah open-ended sandwich. Open sandwich. Okey. Kalau sandwich dia ada roti and then filling dan roti balik kan. Tapi kanape ni dia sandwich and then dia punya topping, protein dia semua kat atas. Kanape. Nanti mungkin the next session kita boleh bawa kot. Itulah sampel kanape tu. Okey, insya-Allah. Kanape. And then untuk jawatan terakhir adalah komis. Komis ni adalah pejawatan dia ada komis 1, komis 2, komis 3. Okey, dia bergantung kepada pengalaman kerja dan tahap akademik seseorang staf. Biasanya kalau pelajar-pelajar ni kalau nak pergi industri dia memang akan bagi komis ni. Komis dia lah tukang potong bawang. Kata dekat hotel, sebab pelajar saya 2 tahun lepas pernah praktikal di PICC. Kitchen di PICC. So bila mereka pergi ke sana, kerja dia bukan memasak Ellie, tapi kerja dia memotong bawang, kadang sampai 10 kilo satu guni punya bawang tu kena potong. Kena kupas kulit, and then buah mangga, macam-macam lah kerja-kerja yang macam tu lah. Ini kerja komis.
Okey. So no one is born a great cook, one learns by doing. Okey. Yang ni memang betul sangat-sangatlah. Maksudnya kita pelajar-pelajar ni yang siapa yang minat jadi chef ni, dia bukan lahir-lahir terus pandai, terus pandai memasak, tak. Pandai memasak ni adalah skill datang daripada mana? Daripada kita buat. Sebab tu dia kena practice. And then kalau kata nak menghasilkan satu dish, kadang-kadang sampai 1000 kali kita kena hasilkan baru kita dapat signature dish yang kita nak. Okey. Okey, boleh? Kelas? Faham untuk pengurusan dapur ni? Diorang faham. Kita boleh nampak diorang faham. Okey, so untuk yang subjek seterusnya, kita masuk kepada pencemaran makanan. Okey, kena tahu sikitlah pencemaran makanan ni berpunca daripada mana. Okey, kita ada dua. Satu daripada mikroorganisma. Okey, yang ni kalau anak-anak 4-5 tahun kalau tengok ni, dia cakap apa? Coronavirus kan? So warna hijau. Bentuk pun. Bentuk macam tu je, coronavirus. Okay. And then yang kedua adalah daripada bahan kimia lah. Okay, so mikroorganisma ni dia lebih kepada bakteria, yeast dengan kulat lah. And then bahan kimia daripada racun serangga ataupun bahan aditif, ataupun kita punya deterjen dekat bengkel, itu pun boleh menyebabkan pencemaran makanan. Alright. Okey. Wow. Ini lebih saintifik lah. Bakteria penyebab keracunan makanan yang biasanya, yang commonly yang kita ada di Malaysia ni adalah Staphylococcus aureus. Biasanya makanan yang telah dimasak dan dicemari oleh pengendali sendiri. Contohnya kontak dengan tangan. Tangan pengendali pembuat makanan itulah. Okey. Biasanya makanan yang telah dicemari oleh bakteria ni dia mengandungi toksin. Sebab tu dia boleh menghasilkan keracunan makanan. Okey, yang kedua adalah salmonella. Salmonella ni biasanya makanan yang terlibat adalah daripada ayam, daging, telur dan hasil telur, susu mentah dan hasil susu. Kadang kalau perasan ada satu banyak kes sebenarnya yang datang daripada telur, yang telur tak dibasuh. Itu datang daripada bakteria salmonella. Oh, telur, kulit telur tu tak dibasuh kan? Ya, betul. Saya nak tanya soalan cikgu. Kenapa kulit telur tu kena basuh selain daripada sebab bakteria tu? Kulit telur tu kan keluar daripada untuk ayam kan. So daripada pengusaha kilang-kilang telur ni, memang kita tak akan basuh dulu telur tu. Daripada fresh tu kita akan letak terus dekat tempat dia. Dan semasa kita beli telur pun kita tak boleh basuh terus telur tu, and then baru kita simpan. Tak boleh. Bila kita basuh, kulit telur tu dia akan menipis. Bila menipis, dan ada bakteria yang akan masuk dalam kulit telur tu bila dia dah menipis. So telur ni dibasuh masa bila? Semasa kita nak menggunakannya, nak menyediakan makanan, baru kita basuh telur kita tu. Lepas tu pecah kan? Ya. Dia bukan masa kita beli, kita basuh dulu, baru kita simpan. Katalah kita beli 10 biji yang dalam pack tu kan. Kita basuh semua dulu baru kita simpan, tu salah. Sebenarnya kita kena simpan dulu dalam peti sejuk. Lepas tu once kita nak pakai baru kita basuh. Baiklah. Okey. Sebenarnya betul juga cara saya. Kan? Sebab ada orang fikir telur kena basuh dulu. Dia beli-beli tu terus basuh. Itu salah. Okey. Baik. Okey. Seterusnya bakteria yang lain? Bakteria yang lain kita ada E. coli. Kalau pernah dengar E. coli, ada juga daripada daging burger yang tak cukup masak. Bahaya so macam ayam, make sure kita kena makan ayam ni yang betul-betul dah masak. Kalau macam daging, kita boleh makan mentah. Sebab daging dia ada raw, dia ada medium raw kan. Kita boleh ni. Baru nak tanya yang tu boleh? Boleh. Sebab daging dia ada suhu-suhu tertentu. Kalau macam kita nak makan steak tu kan, kita ada well done kan. Yang tu boleh, tak ada masalah. Tapi ayam tak boleh. Ayam kalau mentah, memang kalau macam pelajar-pelajar ni menyediakan makanan di bengkel, katalah dia buat chicken chop. So cikgunya bukan kita rasa je, kita akan test dulu. Kita akan potong, tengok ada sedikit merah ke darah, memang tak boleh makan. Maksudnya dia kena masak balik chicken chop tu. Sebab ayam tu kita takut ada bakteria. Jadi punca boleh jadi keracunan makanan lah. Betul. Sebab tu bila nak makan di luar tu, hati-hatilah sebelum kita makan lah kan. Okey.
Okey, ini adalah bakteria-bakteria lain. Yang ni biasa tak familiar. Biasa kita dengar Salmonella, E. coli kan. Okey, ni penyebab akibat pencemaran makanan. So ini adalah dia punya simptom lah. Okey, kalau kita ada mual, sakit dan kekejangan abdomen, cirit berit, yang tu yang paling kerap, muntah-muntah, sakit kepala dan demam. Benda ni lah juga dia macam sama simptom dengan virus yang COVID. ada COVID tu kan. Betul. So hati-hatilah. Jadi orang pun jadi keliru. Yes, macam betul. Takut juga kan kena COVID ke ataupun memang pencemaran makanan ni. Mana satu ni kan? Lebih kurang. Tapi yang umumnya untuk keracunan makanan, inilah dia punya simptom yang kita akan dapat. Okey. Ini adalah garis panduan kebersihan dan keselamatan dalam pengendalian makanan. So, dalam subjek ni memang kita akan ajar untuk macam mana nak menyediakan makanan yang bersih bermula daripada bahan-bahan. Okay, ini adalah bahan-bahan fresh yang biasanya pelajar-pelajar akan guna di bengkel lah. Macam sayur-sayuran, masa kita biasanya pelajar tak akan beli di pasar, tapi kita akan guide lah supaya memilih sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar, tak berkulat ataupun berulat. Kalau kita nampak physically tu, kita tahu dah. Macam ikan, make sure isi ikan yang kita pilih tu dia pejal. Pejal dan anjal, maksudnya bila kita tekan isi ikan tu dekat perut dia tu, dia akan melantun balik. Kalau dia lembek tu, maksudnya ikan tu dah tak segar lah. Dah lama lah kan. Betul. Lepas tu tengok mata dia pula, mesti jernih dan tidak tenggelam. Kadang dia tanya, cikgu macam mana nak tengok mata ikan ni? Kadang-kadang tengok kat pasar semua merah je kan. Kata awak tengok dia punya isi dia pula. Kadang memanglah merah sebab dia dah diaiskan kan. Okay. Lepas tu biasanya kalau kita pergi pasar, kita tengok mak-mak kita belik insang. Insang ikan dia mesti berwarna merah. Tak bolehlah berwarna macam pucat coklat ke, tak bolehlah. Dan yang penting tak ada bau busuk. Okay. Untuk daging dia mesti segar, tidak berlendir, tidak berubah warna. Contoh daging yang should be, kalau macam daging kerbau tu dia gelap sikit. Kalau daging lembu dia merah merah terang sikit kan. So dia tak adalah warna macam jadi hijau biru, itu maksudnya dah lama, daging dah lama. Berlumut lah tu. Berlumut lah tu. Berlumut. Hijau lah kan. Okey, seterusnya ayam. Kalau macam ayam, isi dia mestilah pejal dan anjal, kulit cerah dan nampak segar. Dia tak adalah berkepak-kepak macam tu lah kan. Terbang balik je kan, takut saya pun lari. Tidak berlendir, tidak berubah warna dan tidak lebam. Lebam tu kita tengoklah kalau ada satu bahagian tu yang macam hijau biru tu, kalau lebam boleh, lah tu. dia kira lebam lah. Kalau kuning-kuning tu cikgu? Kuning tu mungkin sebab kulit dia. Ataupun memang ada ayam yang kuning. Demam Perasan kuning. tak? Ayam tu bukan demam kuning. Dia dah dibakar dulu. Baru dia jual kan. So ayam tu dia jadi warna kuning lah. Memang ada orang jual ayam kuning. Okey. Untuk telur, bila kita nak beli telur tu, pastikan dalam satu tray tu, kalau kita beli satu tray 30 biji tu, make sure semua telur tu tak ada yang retak atau pecah. Kalau kita tengok balik rumah ada yang retak, kita buang teruslah. Memang tak boleh nak selamat masuk angin lah. Dia bukan masuk angin lah, dia masuk bakteria. Okey. Kulit bersih dan tiada kesan najis. Kalau macam nak pastikan tak ada langsung tu, susah mustahil juga. lah. Dia mesti ada. Okey. Sebab tu nak simpan telur, kita tak boleh simpan seeloknya, letak dalam bekas lah kalau kita nak simpan dalam peti sejuk. Kalau peti sejuk kita tu dah bercampur dengan macam-macam makanan dalam tu kan. Kalau kita simpan dalam bekas, it is very better lagi lah. Kalau bekas yang memang dia dah disediakan tu cikgu, yang memang plastik punya tu, boleh. So tak payah susun lah dalam sarang telur yang dalam peti ais tu? Ya, tak perlu. Sebab kalau makanan yang lain dalam peti sejuk tu bertutup, tak ada masalah. Kita takut yang ada makanan yang jadi efek kepada telur betul. tu. Itu yang kita panggil cross contamination, pencemaran silang. Sebab tu apa-apa makanan yang kita simpan dalam peti sejuk, mestilah bertutup. Macam pelajar saya biasanya kalau selepas dia belajar cara-cara penyimpanan bahan ni, saya memang akan assign, awak balik rumah, buka peti sejuk mak, ambil satu hari, siapkan assignment, maksudnya kena simpan semua
bahan-bahan peti sejuk yang dekat rumah masing-masing lah. Okey. Lepas tu kena ambil gambar bukti. Okey, wow. Itu yang mak-mak suka ni. Macam tahun lepas COVID, awal-awal bulan 3 tu pelajar baru masuk kan. Lepas tu balik tu saya bagi tugasan. Okey, tugasan untuk minggu ni kena bersihkan kuali. Untuk kuali mak-mak tu, ada yang maknya memang kejam juga nak bagi saya. Dia bagi kuali yang betul-betul hitam tu. Anaknya menyental macam apa. Tapi itu adalah kerja-kerja yang mereka kena buat lah. Okey. Baik. Cikgu, kita nak sambung lagi sekali untuk garis panduan ni kepada apa tu makanan dalam tin dan kotak. Menarik ni, tapi kita rehat seketika. Boleh cikgu? Okey, kita kembali di Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Terima kasih cikgu atas semua jasa dan pengorbananmu. Terima kasih cikgu. Kaulah pelitaku. Kaulah pahlawanku. 谢谢老师，谢谢你的辅助。Thank you teacher. Didik TV KPM. Kembali di Didik TV KPM. Ini dia Road to Success SPM 2021 dalam subjek penyediaan dan pembuatan makanan di program vocational menengah atas. Masih lagi bersama dengan Cikgu Sabtiah kita yang comel ni dan juga murid-murid dari Sekolah Menengah Kebahasaan Putrajaya Presin 11-1. Okey, Cikgu, kita sambung tentang garis panduan kebersihan dan keselamatan pengelolaan makanan. Okey. Terima kasih Ellie. Okey, cikgu sambung lagi untuk makanan dalam tin atau kotak pula. Okey, untuk makanan dalam tin atau kotak, kita pergi satu-satu Untuk makanan dalam tin ni, pastikan bila kita nak pilih daripada supermarket tu atau kedai, make sure makanan tin tu tak kemik. Dia tak kemik. Kalau kotak dia tak koyak lah ataupun pecah. Dan make sure tin dia juga tidak berkarat. Sebab karat ni sangat-sangat bahaya sebenarnya dan tidak menggelembung dan tidak tamat tarik luput. So bila kita beli barang-barang tin, botol ataupun kotak, make sure yang pertama bila expired date dia. Okey. Untuk kita tahulah kalau boleh macam tenusu, produk tenusu dia expired date dia tak lama kan. Okey, untuk bahan kering pula. Okey. Make sure bahan kering yang kita beli, bahan kering ni contoh macam beras, bihun, kan? Okey, kita punya bawang, okey, bawang merah, bawang putih, okey, make sure tidak lembap ataupun basah macam kentang, kan? Okey, kalau macam kentang ni menarik sebab kentang make sure kita beli tu jangan ada yang bertunas. Bila dah bertunas tu kentang tu kena cepat-cepat pakailah. Maksudnya kenapa cikgu? Kentang ni bila dia bertunas dia akan menghasilkan ada satu bahan chemical, bahan kimia. Kalau macam kentang ni sampai bertunas dan bila kita kupas tu ada warna hijau, dia sebenarnya kalau untuk pregnant lady sebenarnya tak elok lah, tak sesuai. Dia mengakibatkan apa? Saya tak ingat dia punya terms tu lah. Ada satu toksin yang dia akan keluarkan. So kentang ni sebab tu bila kita pilih kentang, make sure kentang tu tak bertunas lah. Sebab bila dia bertunas tu dia akan jadi, bila kita hijau. Kupas tu dia akan jadi warna hijau. Selalu saya dapat yang tu. Bahaya tu. Okey. Dan make sure untuk bahan-bahan kering dia tidak reput, bukan berkilat berkulat, okey, tiada serangga ataupun benda asing lah. Contoh macam kita beli beras kan, kita tengok dalam paket tu kita boleh scan dah. Kalau kita belik belakang depan dia tu, kita boleh tengok ada serangga atau tak. Okey. Contoh kalau macam beras tu memang dah ada serangga, maksudnya itu stok lama lah. Okey. Okey. Sebelum kita pergi kepada next slide, cikgu nak tanya pelajar-pelajar ni, siapa di antara awak semua yang selalu beli bahan sendiri ataupun ikut mak? Beli bahan sendiri di pasar ataupun pernah ikut mak untuk beli barang keperluan rumah? Fahim. Siapa? Fahim angkat tangan tadi. Boleh buka mic?
Oh, tak nak? Tak nak buka Saya empat? cikgu. Altof. Saya lah selalu pergi pasar dekat Sri Ternak dengan ibu saya. Okey. Beli sayur, beli ikan. Hampir setiap bulan lah saya pergi. Okey, biasanya siapa yang maksudnya mak awak ajar tak macam mana sebelum awak masuk penyediaan makanan ni? Okey. Sekarang ni awak dah tingkatan 5 kan? Okey, sebelum ni siapa yang akan guide? Ataukah mak awak ke okey, ambil sahaja ke macam mana? Nak kata kalau pengendalian makanan, bukanlah nak burukkan mak saya punya dapur. Tapi sebelum saya masuk PUMA, Masya Allah dapur mak saya kotor betul. Tak berlabel, tak teratur. Cross contamination pun banyak juga ada. Cara penyimpanan yang betul pun di rumah tak betul lah. Dan semenjak saya belajar dekat PUMA, saya lah seharian kemas dapur saya from A to Z. Okey, maksudnya apa sahaja ilmu yang cikgu ajar dekat di sekolah ni mengenai hygiene, kebersihan, keselamatan makanan, anak-anak murid semua praktikan lah ya kat rumah. Bagus. Altof, pastikan balik rumah nanti mak bukakan pintu ya. Takut kena tidur luar malam ni. Jaga-jaga tu. Okey. Seterusnya cikgu, cikgu nak tanya siapa lagi? Okey, Alia. Okey, Alia. Alia mana? Ada dua Alia. Alia mana cikgu? Alia Shazira. Bukan Alia Shazira. Okey. Alia Shazira ni cikgu dapat maklumat awak suka buat kek okey. Ni pelajar saya yang dia suka buat video. Benda-benda yang dia masak, dia ada YouTube channel sendiri. Saya banggalah sebab kita tak perlu suruh pun dia dah ada pergi one step further. Dah ada inisiatif sendiri. Yes, betul. Okey, boleh share apa pengalaman setelah belajar kulineri ni selama setahun lebih? Okey, boleh share? Dari segi kita punya pemilihan makanan lah, maksudnya macam mana cara untuk mengendalikan bahan-bahan dekat rumah. Alia Shazira? Alia? Tu. Dia malu. Okey, Alia? Alia boleh kongsikan pengalaman sikit. Buat makanan ni cikgu. Ya. Setelah belajar subjek ni, terutama dekat YouTube channel tu, biar ada komen-komen netizen yang tanya tu, mana belajar benda-benda ni semua dia. Cuma boleh kongsikan. Kadang-kadang cikgu tengok ada menu yang cikgu tak ajar pun, tapi dia suka try. Okey. Macam mana Alia? Saya masuk kelas PBMA ni, saya memang ikut dia ayah saya lah, suka masak. Dan bila mak saya pun buka kedai kan. So dari segi saya tengok masak. Tengok YouTube sikit. Okey, terima kasih Alia. Dia banyak belajar sendiri juga cikgu. Okey. Cikgu, mari kita teruskan pembelajaran kita. Okey, ini untuk yang last. Okey, cikgu akan kongsikan garis panduan kebersihan dan keselamatan dalam pengendalian makanan, khususnya lebih kepada panduan pengendalian daging ayam yang selamat lah. Okey, untuk first pemilihan daging ayam tadi kita dah go through. Okey, kita pilih ayam yang segar, isi pejal. Yang kedua, proses membersihkan ayam. Okey. Dalam subjek kulineri ni juga, penyediaan dan pembuatan makanan, kita akan ajar pelajar-pelajar macam mana untuk memotong ayam. Okey. Cara untuk membersihkan ayam, untuk the whole satu ekor ayam tu, macam mana nak jadikan potongan 8, potongan 16, potongan 20. Cara untuk buang
chicken chop tu, chicken chop tu dah tak ada tulang kan, bahagian kaki dia tu. Pelajar-pelajar juga akan belajar macam mana cara nak buang tulang dekat kaki ayam tu. Yes. Daripada A to Z lah kita akan ajar semasa amali. So untuk teorinya pelajar kena tahulah macam mana cara membersihkan secara teori. Sebab benda-benda ni lebih kepada praktikal. Okey. Yang ketiga, cara penyimpanan daging ayam. Okey, bila ayam yang telah dicuci ni kita mesti sama ada dimasak terus ataupun kalau kita nak simpan, make sure kita simpan ikut portion, ikut berapa banyak yang kita nak masak. Kalau kata keluarga kita tak ramai, kita nak masak, kita beli seekor ayam tu kita nak masak 2 kali, so kita simpan 2 bekas siap-siap. So tak adalah berlaku keracunan. Sebab bila kita dah keluarkan ayam, and then ayam tu dah defrost, maksudnya dia akan mengundang bakteria-bakteria yang jahat ni datanglah dekat ayam kita. And then pastikan ayam disimpan di ruang sejuk beku, dekat freezer kita, bukan dekat chiller. And then pastikan ayam segera dimasak jika terputus bekalan elektrik dan keadaan ayam telah lembut. Ini termasuk sekali dengan keselamatan ke, cikgu? Ya, dalam keselamatan. Semua ni lah? Ya. Okey. Yang keempat, lebih kepada penyah bekuan daging ayam. Okey. Untuk kita nyah beku ni maksudnya defrost. Okey. Untuk ayam yang kita dah simpan dalam freezer, macam mana cara? Takkanlah beku-beku tu kita masuk dalam periuk, dalam kuali kan? Tak. Ada 3 cara yang disarankan untuk penyah bekuan yang betul. Okey, yang pertama, rendam dalam bekas bersih di bawah air paip yang mengalir. Maksudnya bukan kita just rendam dalam air biasa. Kalau boleh biar air paip tu mengalir lah. Yang kedua, kita boleh gunakan microwave ataupun ketuha gelombang mikro. Kita pilih function defrost. Okey, yang ketiga, letak di ruang pendingin ataupun chiller di peti sejuk. Kalau kita ada peti sejuk 2 tingkat tu, daripada freezer dekat atas kita letakkan dia ke bawah. Baru kita masaklah bila ayam tu dah lembut. Dan yang kelima adalah proses memasak. Pastikan ayam dimasak dengan sempurna. Yang ni kita tak naklah ada kesan darah ke, ada lagi yang meleleh-leleh darah dia. Ayam tu memang kita tak boleh makan lagi. Tiada kesan darah pada tulang ataupun isi. Masak semula ayam sekiranya ada kesan darah tu, dan pastikan air rebusan ayam jernih dan bukan berwarna merah jambu. Kalau merah jambu tu maksudnya ada lagi lah ayam tak masak. Ya, ayam tak masak. Itu sahajalah. Wow, cikgu. Kita betul-betul ngam-ngam kita punya masa dengan pembelajaran cikgu hari ni. Walaupun orang kata murid-murid mungkin ada yang malu nak menjawab soalan cikgu. Okey, apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada adik-adik di rumah yang sedang menonton dan juga adik-adik dan murid-murid yang dalam talian bersama dengan kita serta Cikgu Sabtuyah hari ni, Cikgu. Ya Allah, terima kasih sangat-sangat sebab banyak sangat ilmu ataupun info yang dikongsikan oleh Cikgu dapat memberi manfaat kepada kita juga yang sedang kata calon-calon SPM 2021 juga. Okey, jadinya kita nak ucapkan terima kasih dan sentiasa jaga SOP adik-adik. Dan Cikgu, mungkin Cikgu nak cakap sesuatu kepada calon-calon SPM 2021 sebagai rumusan pembelajaran. Okey. Sebagai rumusan pembelajaran hari ini, cikgu nak ucapkan memang kita masih lagi di kira peralihan lah untuk musim COVID ni. Teruskan semangat untuk belajar. Andai kata lepas ni sekolah tutup balik ke, na'udzubillah kan. Teruskan semangat untuk belajar. Belajar ni, ilmu ni adalah untuk sepanjang hayat. Bukan stop setakat SPM sahaja. Itu. Alright, terima kasih Cikgu. Jadi kepada yang sedang menonton sekarang ni, jangan ke mana-mana sebab kita akan kembali lagi di Road to Success SPM 2021 dengan subjek ni mencabar sikit ni, matematik tambahan dengan bab 1 fungsi. Bersama saya juga Eli Arifin. Jadi sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Boleh lambai-lambai semua. Bye. Guruku, kau mengajar
mengajariku berbagai ilmu. Kau memberi nasihat setiap waktu. Guruku, kau ibarat ayah bundaku. Guruku, kau jangan lelah mendidikku. Ajari aku tentang Rasulku. Ajari aku tentang perilaku. Guruku, jasamu akan ku ingat selalu. Terima kasih, cikgu.